Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Selepas 4 kali SPRM membuat siasatan rapi, lama, jelas, dan panjang terhadap Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Ini keputusan daripada SPRM yang memang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Sejauh mana siasatan itu berjalan, sejauh mana hasilnya kini menjadi tanda tanya, ini jawapan SPRM. Yang pastinya menjadikan kita ramai yang puas hati dengan jawapan SPRM ini. Kerana sebelum ini ramai yang menuduh kononnya SPRM hanya menjalankan tugas mengikut telunjuk orang lah, tidak telus lah dan macam-macam. Tapi jom kita dengar apa yang dinyatakan oleh SPRM. Ini keputusan terkini SPRM dalam siasatan Ismail Sabri Yaakob. SPRM memberikan jaminan akan terus siasat semua maklumat berkait kes Ismail Sabri. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan tekan butang subscribe. Dan bagi mereka yang ada masalah gout, kencing manis dan tinggi darah, sila lihat produk yang saya paparkan ini, saya kongsikan ini. Produk ini baik, murah dan terjamin halal. Selain daripada itu, sudah banyak yang memberikan testimoni. Mereka kata lebih baik sediakan payung sebelum hujan menjelang hari raya ini. Takut nanti raya pula ada yang kena gout. Jadi beli awal sebelum stok habis dan juga harganya menjadi mahal sekali lagi. SPRM menjamin akan terus siasat semua maklumat berkait kes Ismail Sabri. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberi jaminan dan komitmen untuk terus menyiasat sebarang maklumat yang dikaitkan dengan siasatan kes melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, ini bermakna siasatan pihaknya tidak akan terhenti kepada perlakuan rasuah, salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan penemuan wang tunai, serta jongkong emas bernilai 177 juta ringgit sahaja. Setakat ini, siasatan dan rakaman percakapan berjalan lancar, kata Azam Baki. Sekiranya timbul isu-isu baru, saya memberi jaminan SPRM akan terus menyiasat, walaupun isu itu baru timbul, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menerima watika pelantikan sebagai Profesor Adjung di Institut Penyelidikan Perakaunan ARI Universiti Teknologi Mara UiTM yang disampaikan oleh Naib Chancellor. Berhubung perkembangan siasatan kes itu, Azam juga berkata sesi rakaman percakapan akan diteruskan kerana masih banyak perkara yang perlu disoal dan dijawab oleh Perdana Menteri ke-9 itu. Wow, ini memang luar biasalah. Bayangkan sudah berapa kali dijemput, sudah berjam-jam disiasat. Azam Baki kata masih banyak perlu dijawab oleh Perdana Menteri ke-9 itu dan banyak lagi soalan yang perlu dijawab. Ini bermakna ianya cukup complicated. Azam berkata, siasatan tidak tertumpu kepada isu berkaitan perolehan serta perbelanjaan dana bagi promosi keluarga Malaysia sahaja, tetapi turut menjurus kepada maklumat baharu serta hasil risikan termasuk fail-fail serta dokumen yang dibuka berkaitan aset yang diisytiharkan Ismail Sabri. Selain itu, beliau Ismail Sabri juga perlu menjawab tentang isu-isu rasuah yang dikaitkan serta ditohmahkan terhadap beliau untuk membantu siasatan, katanya. Semalam, Ismail Sabri yang juga ahli Parlimen Beras sekali lagi dirakam percakapan hampir 7 jam di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya selepas diambil keterangan kira-kira 6 jam pada Jumaat dan Khamis lepas. Sebelum ini, Azam dilaporkan berkata Ismail Sabri dikategorikan sebagai suspek kes terwabit selepas beberapa saksi termasuk beliau sendiri dipanggil memberi keterangan. Ia susulan penemuan wang tunai kira-kira 170 juta ringgit dan pelbagai mata wang dan 16 kilogram jongkong emas di dalam sebuah rumah hasil serbuan SPRM. Kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.
Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa kata penyokong PKR, penyokong Anwar Ibrahim makin lama makin kurang? Walaupun sibuk menyatakan di media sosial, pembangkang Perikatan Nasional sibuk. Sibuk apa? Sibuk perasan. Sibuk apa? Sibuk mengatakan kononnya mereka yang terhebat sekarang. Mereka mengandaikan kononnya Perikatan Nasional adalah parti yang paling diminati sekarang. Pembangkang mengatakan Pakatan Harapan PH dan PKR makin hilang kuasa, makin hilang penyokong. Tapi semua itu satu penipuan yang ketara apabila satu laporan dinyatakan penyertaan luar biasa lebih 17.500 dalam menyertai pemilihan PKR. Nampaknya kepimpinan Anwar Ibrahim makin hari makin mengembang. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa siapa yang ada masalah gout, kencing manis, dan tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam video ini. Saya tidak jual ubat, tapi saya hanya kongsikan kepada Anda karena sudah ramai yang mencoba membeli produk ini, sembuh, dan ada yang menjadi lega selepas mencobanya. Tidak rugi untuk membelanjakan uang yang sedikit untuk mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Ramai sudah yang ada testimoni membelinya karena harganya sekarang ialah harga promosi sebenar menjelang Raya Ramadan ini. Nanti Raya harap-harap adalah ubat Anda ataupun adalah payung disediakan. Payung sebelum hujan lah kan, bersiap sebelum kena. Nanti Raya takut pula Anda tak ada apa-apa persediaan. Nanti orang Raya kita pula diam-diam di rumah kena gout. Jadi cepat beli, tidak rugi untuk belanja lebih kurang dalam 10, 20, 30 ringgit saja, bukan mahal pun. Oke, baiklah. Penyertaan luar biasa lebih 17.500 orang sertai pemilihan PKR. Ini luar biasa. Maknanya Anwar Ibrahim makin hari makin mencengkam. Pengerusi JPP Dr. Zaliha Mustafa berkata, penyertaan dari 222 bahagian itu mencerminkan komitmen tinggi ahli dalam mengukuhkan proses demokrasi. Pemilihan PKR merekodkan penyertaan luar biasa dengan lebih 17.500 pencalonan diterima selepas proses penamaan ditutup kemarin, kata jawatan kuasa pemilihan parti JPP. Pengerusi Dr. Zaliha Mustafa berkata, penyertaan dari 222 bahagian itu mencerminkan komitmen tinggi ahli parti dalam mengukuhkan proses demokrasi dalaman yang matang dan inklusif. JPP ingin menzahirkan penghargaan semua anggota parti yang telah menyertai proses ini dengan penuh semangat dan dedikasi. Penyertaan besar ini membuktikan bahawa PKR terus menjadi wadah perjuangan yang demokratik, inklusif dan terbuka kepada penyertaan akar umbi. Beliau juga berkata proses bantahan calon dibuka semula hari ini sehingga 20 Mac. Disusuli proses rayuan terhadap bantahan dari 24 hingga 25 Mac. Ia bagi memastikan ketelusan dan keadilan kepada semua calon bertanding. Sementara itu, bagi calon yang memilih untuk menarik diri atau membatalkan pencalonan, mereka diberi ruang untuk berbuat demikian sebelum 20 Mac. Menurutnya, senarai muktamad pencalonan bagi bahagian pemuda dan wanita akan diumumkan pada 28 Mac. PKR dijadual mengadakan pemilihan peringkat bahagian dari 11 hingga 20 April, manakala bagi pusat berlangsung pada 24 Mei. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.